Assalamualaikum, saya Siti Noainatasa binti Hassan, nombor matrik 04 GKA 23F1013. Kami ingin membentangkan tentang pengaruh agama dalam peradaban. Terdapat 4 jenis agama yang wujud, iaitu Islam dari segi agama dan kepercayaan. Antaranya, memberi kesan yang mendalam dari segi akidah dan kepercayaan masyarakat Melayu ketika itu. Jadi selepas kedatangan Islam, mereka meninggalkan kepercayaan animisme dan dinamisme serta perlahan-lahan meninggalkan pengaruh yang dibawa oleh agama Hindu-Buddha. Dan mereka mengamalkan kepercayaan terhadap konsep ketuhanan, hormat menghormati antara manusia dan menitik beratkan soal persamaan taraf. Tidak ada lagi sistem kasta seperti mana yang diamalkan sejak menerima pengaruh agama Hindu suatu ketika dahulu. Seterusnya, pengaruh agama Islam dari segi pendidikan. Kedatangan Islam telah banyak merubah sistem pendidikan yang diamalkan oleh masyarakat sebelum ini. Setelah kedatangan Islam, golongan bawahan berpeluang menerima pendidikan sama seperti golongan atasan. Islam juga banyak mendirikan sekolah pondok supaya aktiviti pembelajaran menjadi lebih bebas disebarkan kepada golongan bawahan. Seterusnya, pengaruh agama Islam dari segi bahasa dan kesusasteraan. Mereka menerima pengaruh yang besar dengan kedatangan agama Islam. Perkembangan bahasa Melayu bertambah teguh dan penyebarannya semakin meluas di Asia Tenggara bermula pada abad ke-14 Masihi sehingga akhir abad ke-18 Masihi. Penggunaan tulisan Jawi telah diperkenalkan oleh orang-orang Melayu ketika itu. Sementara itu, tulisan Arab telah diperkenalkan. Tapi, perubahan dari segi bahasa boleh dilihat apabila masyarakat Melayu menyesuaikan perkataan Arab kepada bahasa Melayu. Perubahan ini dipermudahkan setelah tulisan Arab diubah sesuai dan dikenali sebagai tulisan Jawi. Melalui tulisan ini, bahasa Melayu dapat memainkan peranan lebih penting apabila ianya digunakan untuk menulis kitab-kitab agama dan hikayat undang-undang dan sebagainya. Yang keempat, pengaruh agama Islam dari segi perundangan. Hukum-hukum yang tidak bercanggah dengan Islam dikekalkan. Ini telah disebut dalam Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka dan juga adat pepatih adat Temenggung. Antara contoh yang dapat dilihat ialah dalam bidang kuasa kehakiman yang mana hakim boleh menggunakan budi bicaranya sama ada menjatuhkan hukuman potong tangan bagi kesalahan atau dipenjarakan. Yang kelima, pengaruh agama Islam dari segi politik dan pentadbiran. Sistem pemerintahan telah bertukar kepada sistem pemerintahan yang berlandaskan ajaran Islam. Antara contoh yang boleh dilihat ialah agama Islam telah diisytiharkan sebagai agama rasmi di Melaka. Sementara itu, beberapa institusi Islam telah didirikan bagi membantu mengukuhkan sistem pentadbiran berasaskan Islam. Antara institusi yang didirikan adalah Jabatan Agama Islam dan Syariah. Yang keseterusnya, pengaruh agama Islam dari segi sistem kekeluargaan. Kedatangan Islam telah menetapkan lagi institusi kekeluargaan dalam masyarakat Melayu, malah ianya menjadi lebih teratur. Islam juga menentukan garis panduan dalam membina keluarga berasaskan ajaran Islam. Sebagai contoh, dalam pemilihan jodoh, tanggungjawab suami, tanggungjawab isteri dan tanggungjawab anak-anak terhadap ibu bapa. Selain itu, pelbagai adat dan budaya Islam perlu dihayati oleh ibu bapa dalam mendidik anak-anak seperti meletakkan nama yang baik kepada anak mereka, mendidik anak-anak supaya menjadi manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia dan menghormati kedua ibu bapa mereka. Yang terakhir, pengaruh agama Islam dari segi adat dan cara hidup. Budaya animisme dan Hinduisme yang diamalkan oleh masyarakat sejak sekian lama telah digantikan
dengan adat dan cara hidup Islam. Adat yang selama ini menjadi darah daging dan sebati dengan kehidupan mereka telah diperkukuhkan lagi dengan ajaran Islam. Walau bagaimanapun, mereka masih lagi mengamalkan adat-adat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Islam telah mengangkat taraf manusia dan menyamakan kedudukan mereka di sisi Allah SWT. Ia membentuk suatu sistem masyarakat yang saling mengasihi dan menghormati. Pengarah agama Buddha. Agama Buddha ialah agama dan falsafah yang berasaskan ajaran Buddha yang lahir pada kurun kelima sebelum Masihi. Agama Buddha tersebar di benua India dalam kurun kelima selepas baginda meninggal dunia. 2000 tahun yang seterusnya, agama Buddha telah tersebar ke Timur Tengah, Asia Tenggara, China, Korea dan Jepun. Pengaruh agama Buddha dari segi politik dan pentadbiran. Pertama, tidak menyimpan segala bentuk kebencian terhadap warga negaranya. Kedua, tidak takut terhadap apa pun dalam pelaksanaan hukum. Ketiga, harus berlaku adil dan tidak mendiskriminasikan antara satu kelompok warga negara terhadap yang lain. Selain itu, pengaruh agama Buddha dari segi pendidikan. Pertama, pendidikan agama Buddha adalah akses yang dilakukan secara terperinci dan berkesinambungan dalam rangka bagi mengembangkan kemampuan serta didikan untuk menguatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Esa. Seterusnya, mengembangkan lagi manusia yang berakhlak mulia melalui peningkatan moral dan kebijaksanaan sesuai dengan Buddha Dharma, iaitu agama Buddha. Terakhir sekali, mengembangkan penganut agama Buddha yang lebih memahami, menghayati dan menerapkan Dharma yang sesuai dengan ajaran Buddha yang terkandung dalam kitab suci Tipikita sehingga menjadi seorang yang bertanggungjawab. Terdapat dua pengaruh agama Buddha dari segi perundangan. Yang pertama, undang-undang dan kedua, pertabalan raja. Di bawah undang-undang, raja berkuasa mutlak dalam semua aspek pemerintahan, pentadbiran, ketenteraan, hubungan luar dan khazanah negara. Selain itu, pemerintahan raja menjadi undang-undang wajib dipatuhi oleh semua rakyat. Rakyat yang melanggar perintah dianggap derhaka dan tidak akan diampunkan. Di bawah pertabalan raja pula, upacara pertabalan raja yang diamalkan di Asia Tenggara adalah sama seperti yang diamalkan oleh raja-raja di India. Selain itu, ia diketuai oleh sami-sami Brahmin, tidak kira raja iaitu penganut agama Buddha atau Hindu. Istiadat pertabalan raja bertujuan untuk membezakan kedudukan raja dan juga rakyat. Dari segi perayaan pula, agama Buddha mengamalkan perayaan Wesak. Perayaan Wesak merupakan satu perayaan paling penting dalam agama Buddha dan dirayakan pada bulan Mei ketika bulan terang. Selain itu, ia merupakan hari peringatan kepada 3 peristiwa yang penting mengenai Buddha, iaitu kelahiran Buddha, penjadian Buddha dan kemangkatan Buddha. Seterusnya, pengganut agama Buddha akan mengunjungi kuil Buddha untuk memberi penghormatan kepada Buddha dan juga pembacaan kitab. Akhir sekali, pengganut agama Buddha akan melepaskan burung merpati, memberi makanan kepada orang miskin dan juga kepada sami-sami. Pengaruh agama Buddha dari segi kitab-kitab. Kitab suci agama Buddha Tipikita yang lengkap hanyalah yang berbahasa Pali. Bahasa yang digunakan oleh Gautama Buddha dan rakyat jelata suku kaum Magadha. Ia juga merupakan kitab yang paling tua. Seterusnya, agama Hindu. Perkataan Hindu berasal dari perkataan Hindu. Agama Hindu sebuah agama yang tertua di dunia. Kitab pertama Hindu ialah Veda. Agama Hindu merujuk kepada budaya Vedic yang dipercayai telah diamalkan sejak 3500 Masihi. Matlamat utama penganut Hindu adalah untuk mencapai moksha. Moksha merupakan kebebasan daripada putaran
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nubatrisha Syaira binti Ahmad Syarifuddin, nombor kad matrik F1009, akan menerangkan tentang sistem kasta. Sistem kasta merupakan stratifikasi sosial yang mempunyai peranan masing-masing. Sistem kasta terbahagi kepada 4, iaitu Brahmin, pendidikan, Ksatria, pemerintahan, Vaishya, perniagaan dan Sudra, iaitu pekerja. Perayaan Hari Deepavali. Deepavali merupakan gabungan perkataan Deepa yang bererti cahaya dan perkataan Gavali yang bererti barisan. Penganut agama Hindu akan menghiasi rumah mereka dengan kolam atau rongoli, iaitu hiasan lantai yang diperbuat daripada beras di depan pintu rumah. Ianya sebagai tanda selamat dan rahmat supaya setiap isi rumah mendapat kesejahteraan. Perayaan Hari Thaipusam. Ianya merupakan perayaan yang disambut oleh penganut yang beragama Hindu bagi menghormati Dewa Hindu, Dewa Murugan atau dikenali sebagai Dewa Subramaniam. Mereka membawa susu yang diisi ke dalam belanga kerana susu itu dianggap suci. Susu ini diisikan di dalam belanga tembikar atau belanga aluminium. Pengaruh agama Hindu dari segi bahasa dan kesusasteraan terbahagi kepada 4, iaitu yang pertama, bahasa Sanskrit adalah asas kepada bahasa Hindi. Yang kedua, kitab Veda atau kitab Veda dan tafsiran falsafah ditulis dalam bahasa Sanskrit. Yang ketiga, karya epik Mahabharata dan Ramayana adalah kesusasteraan Sanskrit. Yang keempat pula, bahasa Dravidia merangkumi beberapa bahasa di bahagian selatan. Pengaruh agama Hindu dari segi kitab-kitab. Kitab suci agama Hindu digelar Veda. Ianya terbahagi kepada 4, iaitu Rig Veda, Atharva Veda, Sama Veda, Yajur Veda. Pengaruh agama Hindu dari segi masyarakat dan budaya. Susun lapisan masyarakat India menurut Veda dikenali sebagai Ashrama Dharma. Masyarakat India wanita mempunyai kebebasan terhadap masa muda mereka di bawah jagaan ibu bapa, manakala apabila mereka berkahwin di bawah lingkungan keluarga dan suami. Apa itu Ashrama Dharma? Ashrama Dharma mempunyai 4 tahap, iaitu tahap pertama, Brahmacharya, iaitu usia kecil dalam lingkungan 24 hingga 12 tahun pertama. Tahap pembelajaran biasa iaitu informal, manakala 12 tahun kedua tahap pembelajaran mereka serius iaitu formal. Manakala bagi tahap kedua iaitu Grahastha, mempunyai kehidupan berkeluarga disyorkan kepada lelaki untuk berkahwin pada usia 21 hingga 30 tahun, manakala wanita berumur 18 hingga 25 tahun yang mempunyai persiapan yang cukup sebelum kahwin, iaitu menjaga keharmonian dan juga tanggungjawab. Manakala tahap ketiga iaitu Vanaprastha, golongan berumah tangga yang berusia 40 hingga 72 tahun mencapai keupayaan untuk memberi nasihat, tumpuan dalam keluarga dan mendalami agama kerohanian dan menolak duniawi. Kita teruskan pula dengan perayaan agama Kristian. Perayaan agama Kristian terbahagi kepada 3, iaitu Hari Easter. Hari Easter ni merupakan kepercayaan bahawa Yesus Kristus dihidupkan semula pada hari Ahad. Manakala perayaan kedua iaitu Good Friday, bagi kepercayaan mereka menganggap hari Yesus telah disalib. Manakala perayaan ketiga ialah Hari Christmas, iaitu kepercayaan terbesar bagi memperingati kelahiran Yesus dari Nazaret. Seterusnya, pengaruh agama Kristian. Agama Kristian adalah agama terbesar di dunia, kira-kiranya 2.1 bilion penganut atau sepertiga jumlah penduduk dunia. Kristian adalah sebuah agama monoteis yang berdasarkan kehidupan dan ajaran-ajaran Yesus dari Nazaret sebagaimana ditunjukkan dalam karya-karya para pengikutnya dalam Perjanjian Baru. Agama Kristian berkongsi semua kitab-kitab dalam Alkitab Ibrani dengan agama Yahudi dan sebab itu agama ini juga digelar sebuah agama usulan Abraham. Penganut Kristian atau Nasrani mengikuti ajaran Yesus Kristus iaitu Ibrani Yahshua. Yesus juga dikenali dengan nama atau panggilan Al-Masih.
Contoh kitab agama Kristian ialah kitab Bible. Kitab Bible ialah himpunan kitab-kitab wahyu daripada Tuhan, kitab suci bagi Yahudi dan Kristianiti. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.